hipotesis saya. Kenapa bila orang dah banyak baca buku, dah banyak bercerita tentang bisnes, dia tahu teori-teori bisnes, dia tahu pelanggan, dia tahu mana nak cari pelanggan, tapi langkah pertama dia nak beli produk, nak jual balik, dia tak buat. Bagi saya, ini hipotesis saya, bagi saya orang macam ni dia tak rasa pressure lagi. Dia tak rasa benda tu penting lagi. Okey, betul. Ini antara benda yang saya rasa lah. Sebab kalau saya, dia senang je. Bila seseorang itu menjual sesuatu, satu adalah dia suka. Dua adalah dia rasa tertekan dan dia perlu menjual something. Itu hipotesis saya lah. Mungkin orang lain boleh tambah. Kenapa bila orang contohlah Ali, dia dah beli 20 buku bisnes, dia dah baca Kindle, Amazon punya buku bisnes, tapi dia tak menjual. Bagi saya senang je. Dia berada dalam situasi yang sangat selesa. Dia tak perlu menjual, hidup dia tetap berjalan, atau dia memang tak suka, atau memang dia memang just suka membaca. Dia suka kongsi ilmu. Oh, aku ada baca buku ni, aku nak kongsi dekat kau. Orang tanya, kau sendiri menjual tak? Oh, aku tak menjual. Dia tak ada pressure macam tu. Itu hipotesis saya. Betul. Sebab saya sendiri nampak bila saya tanya pelanggan-pelanggan lama saya, macam mana kau dah tak berniaga ke? Aku sendiri ada bagi tahu tips kau macam mana nak pilih barang daripada China, macam ni. Oh, tak apalah Mac, aku okey ni, aku dah ni. Dia rasa selesa, dan kita pun tak perlu paksa orang untuk menjadi seorang usahawan. Usahawan ni dia, kalau kita daripada perkataan tu sendiri, dia berusaha. Dia ada tekanan, dia ada pressure. Dia ada tekanan untuk meneruskan hidup. Dia ada tekanan untuk mencari duit, bayar bil. So kalau dia tak ada tekanan tu, mungkin saja dia tak perlu nak realisasikan dia punya bisnes. Betul. Yes, Okey, Ali, itu saya punya hipotesis, itu saya punya pandangan lah. Yalah, betul tu. Terima kasih banyak Cik Mek. Baik, tak ada masalah. Dia macam mana Ali, kita educate orang, kita galakkan orang menjual, kita push orang menjadi seorang peniaga. Tapi secara realistiknya, bila apa yang saya nampak, selagi society kita rasa selesa, tak ramai orang yang mahu meniaga. Mendirikan perniagaan bukan sesuatu perkara yang mudah. Jujur saya cakap kepada audiens yang sedang mendengar, kalau career saya sebagai seorang penterjemah, kalau career saya, kepakaran saya menjadi seorang guru Mandarin boleh bagi saya RM10,000 consistently setiap bulan, saya tak nak berniaga. Sebab benda tu sesuatu yang selesa. Tapi disebabkan saya ada tekanan ekonomi dekat sewaktu hidup dekat China, saya merasakan, okay, I need to sell something, I need to keep on living. So saya mendirikan bisnes, alhamdulillah benda tu makin lama makin grow. So sampailah ke tahap ini, saya dalam keadaan selesa, dan betul saya cakap, kalau selagi tak tertekan. Okey Ali, boleh kiri. Ya, Ali tertundang, tak apa. Satu lagi saya tambah sedikit, satu line sajalah. Sebenarnya satu lagi yang saya nampak dan saya sendiri mengalami dan boleh kata formula. Setiap usahawan, entrepreneur, dia ada macam businessman pun ada, entrepreneur pun ada. Okay, entrepreneur ni dia setiap daripada mereka ni ada minat, ada passion yang gerakkan. So sometimes gaji seorang entrepreneur, gaji atau duit yang dia bayar sendiri mungkin lagi rendah kalau dia kerja dengan orang. Betul tak, Mac? Betul. Dan satu benda, soalan kepada yang berkaitan dengan apa yang saya jawab tadi. Satu benda bila menjaga ni, bila menjadi seorang usahawan ni, bukan setakat tekanan ekonomi tau, bukan setakat tekanan kewangan. Boleh tak satu hari boleh tak you sebagai peniaga usahawan mempunyai muka yang tebal bila orang kritik, bila orang review benda tu tak elok, bila orang bagi feedback yang tak baik dekat atas produk you. Tak semua orang boleh handle benda ni secara emosi dengan baik tau. Saya pun ada masalah ni. So bukan setakat tekanan kewangan je, tapi tekanan emosi ni pun penting untuk seorang usahawan peniaga. Kiri? Betul, Ustaz. Saya pun
saya pun selalu ada problem dekat situ juga. So, tak apa. Kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Uh, saudari, sorry saya tak dapat baca bahasa Jawi. So, saudari boleh mulakan. Nur Saliha. Ya, Nur Salihah. Ya. Uh, Cik Salihah. Oh, tak apa. Saudari Soliha masih di situ ke? Atau Ali Farhan? Okay. Uh, Okey. Hello, dengar ke? Dengar. Clear. Clear bro, Okay. clear. Teruskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Mac dan juga Encik Kirin. Okay, saya hendak bertanya tentang sesuatu lah kiranya. Okay, saya baru saja berjinak-jinak dalam bidang perniagaan dan basically I'm coming from a family that is very conservative lah. Maksudnya saya macam semua family saya adalah makan gaji, okay? Dan saya baru saja mahu berjinak. Dan saya sendiri actually masih lagi bekerja dan masih lagi baru mencuburi bidang lah. Dan saya buat dalam sektor pemakanan. Jadi saya yang buat, saya yang packaging dan saya juga yang cari pelanggan dan juga inilah. So dari segi production saya agak limited lah. Jadi saya nak minta pendapat Encik Mac lah kiranya. Sebab saya bekerja, so saya punya masa untuk fokus kepada usahawan agak limited. Dan sebabkan saya seorang sahaja yang buat sendiri, perlukah saya sacrifice one of my job to actually focus in the business? And do I need a team to actually manage all of the business the business flow, the business operation? Macam saya cakap, sebab buat currently, sebab saya bergerak sendiri, saya yang buat, saya yang packaging, saya yang akan buat postage dan juga marketing. Okay, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih. Okay, baru je saya rasa petang tadi saya ternampak satu tweet ni daripada seorang peniaga juga, usahawan juga. Dia cakap jangan scale terlalu cepat tau. Dan dalam keadaan pandemik sekarang lah, kita perlu realistik. Yang mana yang mendatangkan duit, yang tu kita buat. Ini antara benda yang saya selalu ulang lah dekat audience, especially yang muda lah. Yang mana yang mendatangkan duit, itu yang you kena buat. Terutamanya yang dekat waktu pandemik ni. Sebab kadang-kadang saya dapat DM inbox daripada Twitter, oh Matt, saya nak dirikan bisnes, saya nak dirikan jenama. You know, dirikan jenama, dirikan bisnes ni makan masa yang sangat panjang tau. Especially bila orang tak kenal kita, strangers. Dia dapatkan kepercayaan orang tu makan masa. So why not buat something yang betul-betul buat duit. Macam brother Ali Farhan cerita tadi, nak korbankan ke apa ke. Ini saya rasa kena tengok apa yang you nak. Kalau saya dalam situasi bro, saya buat apa yang boleh mendatangkan duit je untuk masa ni. Sebab kalau kita beranikan diri untuk korbankan something waktu pandemik ni, saya risau banyak benda lain yang kita hilang. So saya sendiri pun waktu dekat China, saya dengan isteri saja yang handle business. Dan bentuk selagi tak, macam mana cakap selagi tak terlalu menggila, selagi tu kita tak perlukan staff. Tapi alhamdulillah kita orang pun, saya punya company pun dah makin lama makin okey. Itulah nasihat saya, tak perlu scale terlalu cepat. Saya lupa brother ni punya tweet, tapi sangat-sangat bermakna lah tulisan dia. Jangan scale terlalu cepat. Kadang-kadang kita rasa shock sendiri, kita nak meluaskan kita punya bisnes ni, tapi benda tu sampai satu masa akan buat kita duduk. Kita tak boleh bayar overhead, kita tak boleh bayar gaji pekerja, kita tak mampu nak tampung duit marketing. So do it slowly steady. Itu yang saya selalu advocate lah dekat anak-anak muda ni. Jangan rush. So Ali Farhan, it's okay tau bagi saya, as long as you ada energy, as long as you ada masa, it's okay to work alone. Tapi bila dah sampai, kalau ikutkan apa yang Jack Ma cakap lah, bagi saya yang saya concludekan sendiri, bila sampai usia 30 tu, you dah kena pandai passing kerja, delegate kerja dekat orang yang you percaya. Itu antara benda yang saya conclude sendiri daripada apa yang Jack Ma cakap lah. Mungkin lain orang, lain situasi. Tapi
As long as you ada masa, tenaga, boleh buat sendiri, jalan je. Benda tu mendatangkan duit, boleh bayar bil, jalan je. Tak payah nak fikir gila-gila. Okay, aku nak besarkan cawangan aku banyak-banyak, tapi last terduduk. So take it slow lah. Take it slow, steady, perlahan-lahan, itu lebih baik. Sebab kalau slow kita jatuh dia tak sakit tau. Dia jatuh dia, okay, luka kecil, kita boleh tampal luka ni, keep on jalan. Tapi kalau dah besar sangat, dia punya jatuh, impact dia, itu susah sikit lah nak recover balik. So, take it slowly lah, Alif Farhan. Alif, saya dah habis, Alif. Kiri. Ya, boleh. Alif ada. Satu lagi saya nak tambah. Kalau sesiapa yang nak menghentikan kerja mereka untuk buat bisnes, biasanya saya pakai formula ni lah bro. Sebelum saya stop kerja saya pun, kalau passion atau bisnes kita tu boleh menjana 60 hingga 70% daripada gaji kita, dan 3 bulan yang lepas dari bulan sekarang, contoh sekarang bulan Mei, Februari, March, April ada kenaikan, baru kita hentikan kerja kita. Tapi pada musim pandemik ni memang sedikit bahayalah. Tapi itulah formula dia, 70% daripada gaji. Tapi ada orang yang dia depends on how are you. Sebab setiap orang, macam saya mungkin risk taker, mungkin ada orang konservatif. Ada yang orang yang konservatif jadi ahli bisnes yang hebat. Biasanya orang accountant yang jadi ahli peniaga memang hebat bisnes dia, sebab dia tahu di mana nak kurangkan kos, dia tahu bila nak mengembangkan bisnes, dan itu accountant itu konservatif bisnes lah. So banyak cara dan kita kena kenali diri lah. Semua satu tahap tu stamina. Kalau saudara Alif, semua benda yang Alif buat, takut satu hari nanti hilang passion memasak atau passion pada perniagaan sendiri. So kena jagalah. Okay, Alif Farhan dan audiens yang lain, dekat bawah ni saya nampak ada seorang figure yang saya pandang tinggi lah, Aman Firdaus. Dia running Aman's Network. Cuba tengok cerita dia, berapa tahun dia nak dirikan Aman's Network ni, amans.com ni. So boleh follow dia dan boleh minta pandangan macam mana nak dirikan jenama. Macam saya tengok dia punya pace agak slow and steady lah, amans.com ni. So boleh add dia, follow dia, Aman Firdaus ni. Saudara Aman Firdaus, kalau boleh jadi speaker pun nanti boleh, kalau nak bicara. Don't worry. Okay. Yes. Saudara Mirza, so giliran seterusnya nak tanya boleh. Okay, hello, dengar ya? Okay, so saya selamat malam pada Kiri dan juga saudara Mac. Untuk soalan saya nak bertanya tentang business model kot. Untuk sesebuah bisnes, kebiasaannya yang paling strong sebenarnya selalu orang cakap dengan saya business model. Orang akan cakap dengan saya business model. So maksudnya untuk sesebuah perniagaan tu, adakah memerlukan 2 atau 3 business model untuk terus sustain? So saya nak tanya pendapat tentang itulah. Sebab kebiasaannya ada orang yang berniaga, dia gunakan satu business model and then dia tak dapat sustain, dia terus tutup. So itulah dia soalan saya. Terima kasih. Okay, saya bukan pakar dalam menjawab soalan ni sebab saya pun tak tahu pasal business model saya. Macam mana nak cakap? Bila cakap pasal business model ni, saya tak ada jawapan lah bro untuk soalan ni. Saya memang tak pandai. Saya bukan pakar. Yang saya tahu, saya kena faham pelanggan betul-betul. Saya kena manfaatkan apa yang saya power, saya punya expert, saya punya kepakaran. Lepas tu saya akan pastikan kepakaran saya tu buat duit. Itu je saya punya konsep dan idea dalam berniaga. Saya cari produk, saya cuba untuk jadikan dia servis, kemudian saya jual, saya buat duit. Kemudian bab business model ni saya rasa saya tak layak untuk bagi perkongsian bro. So saya minta maaf sebab business model ni, kalau nak cakap bila you jumpa orang-orang yang pandai dalam hal
corporate, pandai dalam hal menguruskan bisnes, saya rasa diorang ada jawapan yang lebih baik lah. Sebab yelah, diorang akan lukiskan, okay, you kena ada itu, ini. Saya bukan orang yang pakar yang boleh jawab tentang bisnes model ni. Mirza, Kiri boleh tambah ke? Business model ni setahu saya lah, sebab saya pernah buat degree, tapi sebenarnya saya dah lupa dia punya teori dia. Tapi secara amali, business model ni biasanya orang tanyakan, what is your business model? Biasanya investor suka tanya benda ni lah. Okay, business model ni dia macam mana kamu menjana keuntungan lah. Basically revenue model lah. Sebenarnya dia tak nak dengar pasal idea kamu tu. Dia nak dengar macam mana dapat duit. Idea kamu tu macam mana boleh jana duit. Macam tu lah soalan secara ringkasnya. So biasanya kita kena tunjuk dekat slide. Biasanya semalam pun saya baru buat slide, so saya boleh relate cepat. So yang slide terakhir tu biasanya berapa nilai yang kita nak daripada dia, dan kita kena tunjuk expenses dan macam mana guna duit tu. Itu duit investment lah. Yang sebelum tu dia akan minta rancangan 12 bulan, rancangan 1 tahun, rancangan 3 tahun, rancangan 5 tahun, and then competitor, and then pesaing. Dia akan tanya satu lagi yang sangat penting. Pasaran. Dia akan tanya pasal pasaran. Kebanyakan investor walaupun mungkin dia dalam segmen kita, tapi dia suka tanya, macam mana kamu nampak pasaran produk kamu ni? So ini semua kita kena ready lah. Sebenarnya dulu zaman 20-30 tahun dahulu kan, mereka suka buat macam buku tau, macam thesis, business model. Sekarang mereka tak ada masa sebenarnya. Orang kaya ni tak ada masa. So kita buat slide je. Slide tu macam 10 slide, 12 slide dah cukup. So itulah bro, business model itulah. Dia macam mana you dapat duit. Itu je lah bro. Okay, Kiri, saya dah jumpa balik. Thank you siapa yang tag saya dekat Twitter. Saya dah jumpa balik tweet yang saya cakap tu. Dia tulis, jangan scale terlalu awal. Sebab tu aku tak berani main ads lagi. Cari klien pun marketing low key. Fokus dekat delivery, increase performance dan service repeat klien. Macam saya cakap tadi lah. Customer lama saya akan buat macam kawan. Okay. Pernah tiba-tiba rezeki masuk banyak serentak hasil marketing bulan sebelumnya. Kalut sampai burn out kerja. Slowly but surely. Tweet daripada Nuis Art. Kalau nak cari Ciapan ni, boleh pergi dekat bahagian like saya. Saya dah like tweet ni. So, biar slow tapi konsisten. Biar kecil tapi gradually increasing. Ini yang saya cerita tadi. Business service solopreneur ni, ni mungkin untuk ahli faham lah. Business service solopreneur, orang yang bekerja, usahawan yang bersendirian, aku pegang, jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Dah puas hati, baru aku tambah game dropship untuk income laju. Tengah hantar my team sales training dekat kawan. So benda ni bagi aku lah, business ni slowly kau faham, kau gerak. Kau faham, kau gerak. Okay, Kiri. Okay bro, mengikuti perbincangan pasal nak stop kerja ke tak kan, ada satu buku yang saya rasa saudara dah ungkitkan semalam. Bukan semalam, 2 hari lepas, saya tak ingat bro. Okay, buku Rich Dad Poor Dad tu. So apa pendapat bro tentang buku tu? Dan bagaimana orang suka mengaitkan dengan kamu kena stop kerja jadi businessman. So boleh, saya rasa buku yang sesuai untuk sekarang. Okay, Kiri, ini yang aku perasan lah. Bila idea 10 tahun lepas, dia akan ada orang yang bangkang idea tu. Idea yang sekarang 10 tahun mendatang akan ada orang yang bangkang. So, mungkin bagi setengah orang, Rich Dad Poor Dad tu buku yang sangat bagus. Buku yang bagi impact kehidupan yang besar, yang boleh boleh ubah hidup diorang. Ada yang macam tu. Tapi aku sendiri belum baca dan aku harap ada orang betulkan aku kalau salah. Buku Rich Dad Poor Dad tu bukan ramai lah. Ada yang aku perasan bila jorang dah habis baca buku tu, jorang merendahkan orang lain. Ini yang orang bangkang. Ini yang zaman sekarang bangkang. Bila Robert Kiyosaki, dia sering merendahkan orang makan gaji. Ini kalau aku salah, korang boleh betulkan. Kemudian ada usahawan, founder-founder yang dah berjaya. Diorang suka merendahkan, aku budak kelas C, aku boleh je hire budak kelas A untuk buat kerja aku. So benda-benda ni orang dah mula rasa annoying.
Orang tak suka kaedah macam ni. Suka hati akulah nak menyaga ke, nak cari kerja ke, nak makan gaji ke. Kau tak perlu nak inject idea tu dekat kepala aku. So saya tak tahu, saya tak pernah habiskan buku Rich Dad Poor Dad. Saya ada jalan saya sendiri dalam membina bisnes. Saya tak pernah agungkan orang Robert Kiyosaki ni sebab itu antara yang saya nampak. Kiri, sampai situ je. Boleh saudara. Satu lagi, tadi saudara berkongsi pasal buku Contagious kan. Okay, Contagious ni dia word of mouth. Dan tadi saudara berkongsi yang syarikat atau perniagaan saudara memang fully reliant. Memang bergantung pada word of mouth atau penyebaran image atau maklumat pasal bisnes bro. Boleh kongsi tak buku Contagious tu ada tak efek pada bisnes bro? Okey, kejap tak juga. Satu saya nak betulkan kiri, kita tidak bergantung semata-mata dengan word of mouth. Kita pun ada buat paid advertising. Kita pun bayar Google, kita pun bayar Instagram, Facebook. Okey, buku Contagious. Kejap saya pergi dekat rak buku jap. Soalan dia macam mana tadi kiri? Impact buku Contagious. Saya tahu buku tu memang one of the best actually. Kalau nak buat macam mana nak merebak idea ataupun bisnes, buku yang sangat bagus. Yes, so antara benda yang saya tengah nak fahamkan adalah Jonah Berger pernah tulis, Ryan Holiday pun pernah tulis. Ryan Holiday ni pun antara hacker bisnes yang best jugalah, korang kena baca buku dia. Ryan Holiday, Jonah pernah cakap, emosi bila orang tengah marah, itu yang paling cepat merebak. Tapi macam mana kita nak letak emosi marah tu dalam marketing? Benda ni saya sendiri pun tengah belajar, tengah nak fahamkan. Itu antara benda yang kita boleh praktikkan dalam marketing. Mungkin saya punya conclusion ni salah, tapi macam mana kita nak buat orang marah dengan kita punya produk tu, kemudian dia bagi benda tu merebak. Benda ni orang selalu salah faham lah. Kadang-kadang ada founder, usahawan bisnes yang buat cheap marketing, buat orang marah dan benda tu akan bagi dia free publicity. Benda ni saya tak setujulah, tapi kita kena faham bahawa emosi marah ni adalah antara emosi yang menggerakkan orang punya clicks, orang punya tindakan. Oh, kau pergi langgar SOP, aku share. Oh, kau macam ni, aku share. Kau punya marketing ni jahat, aku share. So itu antara benda yang buat sesuatu perkara viral. Marah viral. Tapi bila kita praktikkan dalam marketing kita, kena hati-hati. So ini pun saya tengah fahamkan. Saya tengah pegang buku Contagious ni. Saya tengoklah dulu mana yang bermanfaat, saya akan kongsi. Kiri. Boleh. Saudara dan saudari yang mendengar, boleh bertanya soalan kepada saudara Mac. Susah nak dapat saudara Mac ni. Of course lah, boleh tweet, but yeah, he can explain. So boleh request untuk jadi speaker dan nanti saya approve dan saudara-saudari boleh bertanya terus. Okey, dalam buku Contagious ni ada satu idea yang menarik adalah kita ambil contoh bisnes kiri lah. Bisnes kiri, kedai buku fizikal. Tadi awal-awal borak dengan dia, Kiri cakap book cafe. Bro Kiri, sekarang ada kopi ke? Sebenarnya memang sepatutnya dah ada, tapi sebab COVID, so memang dah stop lah. Dalam buku Contagious ni, dia ada sentuh idea tu, boleh tak you punya produk tu link dengan something? You punya business tu, you punya service tu link dengan something. Contoh macam iklan KitKat. Ingat tak iklan KitKat macam mana dia punya impact tu sangat besar. Have a KitKat. Macam mana Kiri dia punya have a break. Have a KitKat. Itu sneakers bukan sneakers hungry kan? Ya, okay. Yes, sneakers dia kaitkan lapar dengan produk dia. KitKat dia kaitkan rehat dengan produk dia. So Kiri Darin punya buku dia kaitkan kopi dengan buku dia. So kepada audiens yang mendengar, korang punya produk tu boleh tak
kaitkan dengan something yang orang macam mana cakap orang ada kaitan dengan kehidupan manusia. Apa dia? Itu antara idea yang dikongsi dalam buku Contagious lah. Betul. Betul saudara, betul. Halaman 82. Jadi dia membuat research. Colleen look at when people actually consume Kit Kats. She found two things. Consumers often ate Kit Kats to take a break. Halaman 82. Dia menjumpai dua perkara. Pelanggan atau pengguna sering makan Kit Kat waktu untuk rehat. Sebab apa? Sebab Kit Kat punya marketing, waktu kau rehat, kau kena ada Kit Kat. Kalau kau makan Kit Kat, kau tengah merehat. Itu dia punya konsep. Itu dia punya impact yang sangat kuat lah. Kit Kat, rehat. Lagi satu apa banyaklah. Ritsec, Shelltox, Starbucks, everything related. So kena cari sesuatu untuk relatekan you punya produk dengan jenama tu. Tagline tu penting. Yes, tagline tu penting. Edwin Masripan. Assalamualaikum. Yes, Tuan Kiri dengan Tuan Mac. Selain daripada 3 buku yang saya dapat tangkap ni, Start With Why, Contagious, Story Brand, masa awal-awal start business kan? Edwin? Dengar ke? Dengar. Tuan Kiri dengar ke? Selain... Apa bro, mungkin dia belum online. Tak, Edwin punya suara saya dengar, Kiri. Oh, okay. Saya tak dengar. Kiri dengar ke? Tak apa. Boleh continue. Okay, Kiri. Bila Tuan Kiri dengan Tuan Mac start business kan, apa antara buku-buku yang korang baca and still hold on to it lah? No matter what, korang akan patah balik, baca balik. Okay, Seth Godin punya This is Marketing, saya letak dekat sebelah laptop saya. Ada masa saya silap. Kemudian Seth Godin punya juga Every Marketer Tell Stories atau Tell Lies. Dua tu. Kemudian Building a Story Brand. Tapi itu pun bro dah masuk dalam list kan. So Seth Godin punya idea sangat-sangat menarik. Rajin-rajinkanlah tengok YouTube, dengar dia punya podcast. Seth Godin punya konsep dalam memarketkan idea kita tu sangat best lah. Itu bagi saya lah. Edwin, sampai situ. Itu saja, terima kasih. Ada lagi ke? Ada buku ke yang korang memang hold on very dearly tu? Kiri, macam mana Kiri? Kiri. Saya punya mazhab tu itu je lah, Seth Godin je lah. Itu botak power tu. Yes. Kiri punya internet ni mesti ada masalah ni. Okay. Saya mula dapat soalan dekat DM inbox. Saya bacakan sekejap Edwin, tadi saya punya jawapan puas hati. Terima kasih banyak. Okay, thank you Edwin. Okay, soalan daripada Ki. Salam Tuan Mac, saya segan nak tanya soalan kat space. Soalan, saya pernah dengar orang cakap penting untuk ada kontroversi untuk create business. Yes Kiri. Hello. Kiri, yes. Alamak, Kiri punya internet ada masalah ni. Kiri, saya tengah baca soalan daripada audience dekat inbox. Saya pernah dengar orang cakap penting untuk ada kontroversi untuk create business. Disebabkan ayat itu tak cukup ke kalau kita ada ilmu, idea saja, atau memang kita perlu menjadi famous untuk buat sesuatu business? Okey, kontroversi pun ada dalam masalah mencipta kontroversi ni pun ada dalam jawapan dia, ada dalam buku Building a Story Brand. Dia bukan kontroversi yang kita nak cari gaduh tau, bukan macam tu. Dia kontroversi melawan sesuatu yang masalah pengguna. Contoh, apa yang kita nak lawan? Contoh, Colgate, Oral-B, yang dia nak lawan adalah bau mulut. So, itu kontroversi yang muncul. Itu kontroversi yang timbul. Contoh macam apa lagi? Dia jual kopi. Apa yang penjual kopi tu nak lawan? Dia nak lawan mengantuk. So, itu kontroversi. So, dari situ, dia create tension. Dari situ, okay, kami punya jenama ni akan bantu anda terjaga 24 jam. Itu kan satu bentuk benda yang berlawanan. Dia bukan kontroversi macam selebriti murahan yang dekat Instagram buat benda-benda bodoh. Bukan macam tu. So baca buku Building a Story Brand, dalam tu ada juga terangkan kontroversi, tension,
something yang kita lawan, apa masalah pelanggan, itu yang kita kena lawan. Kita kena guide pelanggan macam mana, itu dia. Okay? Bukan kontroversi pergi kedai orang, campak meja, baling kerusi, bukan kontroversi itu. Okay. Disebabkan ayat tu, tak cukup ke kalau kita ada ilmu, idea saja menjadi famous. Okay. Seth Godin punya konsep marketing, idea business ni, it's not about us being famous tau. Tak. Bukhari Ramli yang dekat bawah pun sering kali ulang kat dia punya space. Dia bukan pasal semua orang nak kena guna produk kita. Tak. It's not about us being famous tau. Bukhari Ramli pun tak suka melayan soalan-soalan bodoh. Dia pun mungkin tak famous dekat Instagram, tapi dia dikenali dalam dia punya circle, orang-orang yang macam mana nak cakap business tak perlu famous bro. Business marketing tak perlu famous. You kena cari sekumpulan orang yang ada masalah yang sama, solve masalah dia. So dalam ayat Seth Godin senang je. Jangan menjerit dekat 10,000 orang yang engkau tak kenal, tapi berbisiklah dengan 10 orang yang kenal engkau. Konsep dia senang je. So, apa yang saya praktikkan dalam hidup saya, dalam mendirikan saya punya side hustle. Saya punya side hustle yang jual barang sikit-sikit, setiap bulan saya boleh generate 2-3 ribu ringgit. Saya masuk ke dalam grup-grup community, grup-grup interest dekat Facebook. Saya tengok apa yang diorang minat. Sebab itu kumpulan manusia yang ada masalah yang saya boleh solve. Tak perlu jadi famous pun. Tak perlu jadi famous. Perhatikan masalah orang. Kalau kau boleh cari produk yang boleh solve dia, kalau kau ada kepakaran yang kau boleh serve dia, that's it. Itu je. So, tak perlu jadi famous. Okay, Bro Ki, soalan dekat DM, harap boleh memuaskan hati bro. Kiri, masih di situ Kiri? Ya. Okay, sebenarnya tadi 3-4 minit yang lalu ada problem dekat wifi. Nasib baik Twitter satu benda saya respect lah. Line saya problem tapi dia tak jejaskan Twitter space. So baguslah. So saya memang dah lost tapi tak apa. Saya rasa saya faham lah. Saya sambung dari apa yang saya dengar bagus. Yes. Dia sebenarnya Kiri, bagi saya lah, kalau macam space ni kan, Clubhouse lebih stabil. Sebab apa? Clubhouse dia boleh lantik moderator lain. Contoh kalau Kiri punya internet crash, saya sebagai moderator kedua, dia punya room tu masih ada. Tapi kalau dekat Twitter Space, the only host, kalau room ni crash, kita kena cari balik. Kita kena create balik room ni. So, ini kekurangan Twitter Space yang Clubhouse ada, sebab Clubhouse boleh lantik banyak moderator. So, mungkin Twitter Space akan perbaiki dia punya function di mana boleh lantik lebih daripada satu host, supaya bila host pertama dia punya room tu crash, host kedua boleh teruskan dia punya room tu. Okey, Giri. Cik Mat. Yes, siapa ni? Ali. Yes, sila. Nak tanya, Cik Mat, hari tu saya dah terbaca pasal passion and talent kan? Yes. Boleh Cik Mat rungkaikan itu dalam track kan, ini more tu dalam live, rungkaikan dari segi apa keperluan, apa dia punya kepentingan kedua-duanya, apa hubung kait di antara kedua-duanya, sama ada yang passion okey ke, kurang ke, ataupun talent tu kurang ke, lebih ke. Kita tengok macam mana supaya orang-orang yang dalam lingkungan yang masih lagi maksudnya dalam dilema untuk dia masuk dalam bidang usahawan ni, macam mana dia nak gunakan kedua-dua yang talent dan passion ni untuk menjadikan dia orang ni ke arah usahawan. Okey, selepas tulisan saya tu, selepas tweet saya tu, saya perasan juga ramai yang tulis, aku pun tak tahu talent aku apa, aku pun tak tahu passion aku apa. Okey, disclaimer, tak semestinya kena ikut acuan saya. Walaupun alhamdulillah lah followers makin ramai. Tapi apa yang saya cakap tu, kalau boleh tengok, bergantung kepada situasi masing-masing. Saya ambil contoh kehidupan saya sendiri. Saya ambil contoh apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan idea ni timbul selepas saya baca buku Scott Galloway.
boleh buka juga YouTube. Scott Galloway ceritakan kita perlu realistik dalam meneruskan hidup ni. So bila saya baca Scott Galloway cakap macam tu, saya reflect dengan kehidupan saya. Saya seorang yang sukakan main skateboard. Saya seorang yang suka main bola. Saya seorang yang suka pergi gym. Okay, itu kesukaan saya, minat saya, passion saya. Tapi ketiga-tiga perkara ini tidak boleh mendatangkan duit. Ketiga-tiga benda yang saya suka ni tidak boleh bayar saya punya rumah, tak boleh bayar saya punya kereta. Sebab dunia skateboard dekat Malaysia tak luas, tak ramai pengguna, tak ramai market. Badan saya, walaupun saya dah bertahun-tahun pergi gym, masih tak setanding orang-orang yang betul-betul bagus fizikal dia. Apa lagi bola. Walaupun saya suka bola, tapi kalau nak buat duit daripada minat saya bermain bola, tak boleh tampung bil saya, tak boleh bayar bil elektrik, tak boleh penuh peti ais. So itu passion saya. Tapi saya teruskan. Saya masih pergi gym, saya masih main bola, saya masih tengok bola. Saya masih tengok YouTube punya klip-klip video skateboarding. Itu passion saya. Tapi pada masa yang sama, kemampuan saya, kepakaran saya, talent saya dalam bahasa Mandarin, dalam menterjemah Mandarin ke Melayu, Melayu ke Mandarin, kemudian networking saya, itu kepakaran saya yang ada dekat China. Itu yang boleh bagi saya income. Itu yang boleh bagi boleh meneruskan hidup saya. So itu yang saya pilih. Aku kena fokuskan 24 jam aku ni ke mana sebenarnya. Dekat aku punya Mandarin atau dekat aku punya skateboarding. Dekat aku punya business trading atau dekat aku punya gym. Itu yang ada pada kepala saya. Mungkin audience yang sedang mendengar, dia masih blur. Apa passion aku? Apa talent aku? Aku cuma boleh dapat income RM2,000. So tak perlu ikut acuan saya. Saya bagi contoh pengalaman hidup saya yang mana dari situ mungkin you guys boleh dapat something. Oh, okay, aku menyanyi tak boleh dapat RM4,000 sebulan. Tapi kalau aku buat tuition, ajar fizik, aku boleh dapat RM5,000 sebulan. Yang mana yang aku patut fokus untuk teruskan hidup. Sesimpel itu dia punya konsep dan idea. Tapi kalau you guys yang sedang mendengar suka dengan menyanyi, suka dengan break dancing dan itu membuat you guys happy, teruskan. So itu dia punya konsep and idea, Brother Ali. Okay. Thank you so much, Mr. Mac. Baik. Kiri? Okay. Kiri, apa passion you? Apa you punya talent? Okay. Terima kasih bro. Okay. Dia macam ni. Sebenarnya saya mungkin sedikit berbeza, tapi saya ada idea yang sama dengan bro lah. Tapi mungkin landasan yang mungkin matlamat tu sama, cara yang berbeza. Okay. So sebenarnya saya pernah nampak atau baca, tak ingat kat mana, kita cari passion tau. Sebenarnya ada kala passion berkurung, passion yang berbayar akan mencari kita. Okay, sebenarnya kalau passion and talent, saya suka ajar Mandarin dan saya suka jual buku. Okay, dua-dua kan. Dan sebenarnya kalau saya tak ajar Mandarin, saya tak boleh buat kedai buku fizikal. Itu adalah hakikat lah. Sebenarnya modal sebab emak saya pun, bapa dah meninggal masa tu. And then emak pun, kita malu. Satu, malu bertanya. Satu lagi, dia bukan orang yang kaya. So kita memang bring emak out of the equation lah. So satu lagi, ketiga, bapa dengan emak saya dua-dua, mereka tak suka saya membuat bisnes. Ini masalah Asian lah. Saya rasa semua bangsa semua bangsa selain daripada bangsa Cina ada masalah ni lah, saya rasa. Sebab especially Indians, dulu education atau pendidikan adalah pembebasan daripada kemiskinan. Saya tak tahulah. So quote ni selalu orang India suka pakai. Okay. So saya memang suka ajar Mandarin dan saya mendapat, boleh kata, survival daripada situ. Dan apabila saya boleh mengajar dan menjual buku tu menjadi passion yang utama. Cuma untuk survive saya mengajar Mandarin. Okay, nampak dua passion kan. Okay. Kemudian ada satu tahap tahun ni berlaku di mana
apabila saya mengajar, saya suka mengajar, sebenarnya saya suka mengajar budak-budak secara fizikal dan saya memang ada ajar budak-budak. uh, ada satu tahap saya ajar student, saya tidak beretika. Kenapa? Saya berfikir pasal bisnes buku. Dan pada masa tu saya dah tahu, okey, saya kena keluar daripada mengajar secara ramai orang. Dan sekarang saya hanya ajar satu budak dan satu pelajar darjah satu. Sebab dia mengingatkan saya pada waktu saya standard one, darjah satu di sekolah Cina. Budak ni pandai tapi dia tak pandai lagi asas Mandarin. Secara kemahiran otak dia memang dia pandai lah. Cuma dia kena tahu asas Mandarin. Kiri, saya tak faham yang part tak beretika tu. Macam mana Kiri? Oh, okey. Tak beretika dia, maksudnya macam ni bro. Kita sepatutnya ajar student, tetapi kita fikir pasal buku. Faham tak? Dia ada conflict of interest. Macam mana tu saya tak faham. You ajar student tapi buku. Okay, saya ajar student tu. Okay, let's say lah 7 to 8 saya ajar budak tu. Dan okay. pada waktu tu saya terfikir pasal bisnes buku. Okay. Baik. Sebab mungkin hari tu ada satu masalah atau mungkin hari esok saya kena jumpa investor atau ada something yang saya kena buat. Baik. Mungkin saya rasa kalau tak salah pada hari tu saya ada sesuatu yang belum selesai. Baik. Saya stop sekejap, saya ke rumah dia dan sebab tu nampak tak bro? Biasanya kita nak cancelkan kelas tu pun kita rasa malu. So dia akan berlaku satu tahap. Kamu nak pilih A atau B dan adakala kamu akan korbankan B lah. So sorry cakap panjang tapi itulah. Kita kena tahu priority kita. Kalau kita buat dua business kena tahu priority lah. Okay, Kiri, saya ada satu permintaan ni. Okay. Kita pun dah sampai penghujung space. Kiri boleh ajak Bukhari Ramli ni sebab Bukhari Ramli pun seorang yang sangat-sangat banyak berkongsi tentang buku-buku bisnes. Boleh ajak dia jadi speaker sebentar untuk penutup. Boleh. Baik Kiri, thank you Kiri. Sebab saya kadang-kadang saya selalu bandingkan saya dengan Bukhari. Bila Bukhari present something, dia punya ayat, dia punya idea tu lebih structured. Dia lebih rapi dalam mengeluarkan kata-kata. Kalau saya ni saya lebih tunggang langgang sikit. So dah jemput dia Kiri? Invited to speak. Saudara Bukhari ada tak? Dia mungkin boleh tutup kita punya space ni sebab dia pun seorang pembaca buku yang heavy juga. Dia pun seorang businessman juga. Cuma dia saya nampak dia tak terlalu banyak mempromosikan bisnes sendiri. Edwin Masripan, I do long threads about marketing and design to keep me sane. Marketer, designer, strategi. So menarik ni. Saya follow dulu. Yo, alhamdulillah Iman Daniel. Omar Mukhtar pun ada sini. Omar Mukhtar, full stack software engineer, UI UX design. Orang-orang macam ni perlu follow. Okay, Aman Firdaus, alhamdulillah. Simon Malik pun ada kat sini. Tahu bro, nanti kita buat satu lagi space baru. Yes. Sebab ini pun dah lambat. Bukan sebab saya rushing, saya takut bro atau pendengar yang rushing sebenarnya. Ya. Saya dah invite saudara Bukhari tapi belum set apa tu. Yes. Okay. So saya sangat berterima kasih kepada semua pendengar. Ini pun dah 1 hour, 1 jam 12 minit. Okeylah, 1 jam 5 minit. Dan harap-harap kita boleh mendengar lebih daripada saudara Max, saudara Bukhari. Tuan Kiri, Tuan Max, boleh saya sambung tak? Sikit je. Sila. So antara buku yang saya rasa, kalau saya lah sebagai seorang businessman kan, buku yang sangat-sangat saya utamakan and saya pass kat semua orang tau kalau boleh, is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. So buku ni saya baca tahun 1999. 2000. Saya baru habis SPM. Okay, muda lagi kot kan. Masa tu saya sekolah lelaki. So bila keluar tu tak erti cakap dengan perempuan tau. Memang zero knowledge lah nak cakap dengan perempuan. So tak tahu apa step nak bercakap. So masa awal-awal baca buku tu, it's more like nak create conversation dengan orang lain semua. But as
every year kalau you continue baca buku tu again and again, kita akan sedar kita boleh manipulate ramai gila orang dengan buku tu. So salah satu yang saya selalu pakai adalah saya guna kat staff saya. So kalau staff tu macam nampak lembik, macam tak bersemangat ke kan, so kita mulakan dengan pujian dulu. Macam all this while kerja you bagus lah. Suddenly last week I see something is a bit off. Itu je. Sampai situ je. Lepas tu macam tak adalah cakap you kena backup ke apa benda, tak ada. The next week they back to normal balik dia punya performance. Okay, so itu je lah saya nak tambah pasal buku. So buku ni memang yang How to Win Friends and Influence People, I think buku ni lama tau ditulis. 19 Dia ada terjemahan dalam bahasa Melayu ke, Edwin? tak tahulah, tak best lah baca bahasa Melayunya. Itu sebenarnya buku tu kami sedang terjemah. Sebelum ni PTS ada buat. Dan kami sedang buat buku tu. Cuma buku sebenarnya genre business ni, kalau Salman, tak tahu ada ke tak dekat sini, tapi Facebook Salman dengan Cik Asha nama dia, selalu suka promo buku-buku bisnes. Boleh tanya dia orang lah. So mereka yang suruh saya terjemahkan beberapa buku bagus bisnes. buku tu. Dia ditulis Dan- 1936, something like that lah. 1930-an. Yeah, Dia boleh maintain buku yang sampai agak sekarang. public domain jugalah. Okey, soalan kepada Kiri dengan Edwin sebelum kita beralih ke tak tahu Bukhari. Tak. Mungkin soalan Okay. pendek je. Kadang saya rasakan buku-buku yang sedap, buku-buku yang power dalam dunia bisnes ni, dia tak banyak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan masyarakat Melayu kita ni, dia tak terdedah. Sorry ya Kiri. Tak apa. Chill bro, okay je. Jadi buku-buku yang sedap ni, contoh macam Building Story Brand, Contagious, Seth Godin, tak terjemah dalam bahasa Melayu. So idea yang simple ni tak sampai dekat masyarakat Melayu, dan diorang tak nampak idea yang cantik ni, dan diorang tak dirikan bisnes. Apa pandangan Edwin dengan Kiri? Okay. Sebenarnya saya tambah satu lah. Okay, sebenarnya kalau bro kenal Puan Ainun, kenal kan? Kalau business mesti kenal. So Puan Ainun ni sebenarnya dia dulu kerja dengan DVP. Lepas tu dia keluar. Dia antara penterjemah yang terunggul. One of the best translator dekat Malaysia tau. Dulu lah. Sekarang pun cuma dia dah tua sikit. So Puan Ainun ni otak dia memang business minded. So dia cari buku-buku business dan dia terjemah dengan PTS, company dia. Tapi lepas PTS dia ada, semua syarikat ada up and down. Mungkin masa down tu dia dah tak fokus ataupun dah kurang terbitkan buku bisnes. Selepas PTS, saya rasa mungkin tak ada kot. Tak ada syarikat yang terjemahkan buku-buku bisnes lah. So, lepas PTS tu dah kurang bro. Mungkin kita perlu naikkan balik. So, itulah. Banyak sangat yang buku-buku bisnes sebenarnya yang tak ada. Buku self-help, buku motivation. Tapi betul cakap Encik Mac tu, kita perlukan ada satu platform. Maksudnya kita sekarang ni zaman COVID. Orang kadang-kadang orang yang Melayu ni ada yang tak pandai bahasa Inggeris. Kan? So kalau ada penterjemahan dalam bahasa Melayu ni, dia orang lebih attract, lebih berminat. Macam-macam orang gerai yang kerja gerai, kan? So kalau ada yang jenis buku-buku yang bahasa Melayu ni diluaskan, dia orang lagi suka lah. Kalau bahasa Inggeris ni tak semua orang boleh tahu bahasa Inggeris. Saya berpendapat bahawa kalau dia nak baca buku, tak kisahlah buku Mandarin ke, buku apa pun, dia akan sanggup belajar juga. Itu pendapat saya lah. Tapi kalau kita betul-betul nak instilkan idea supaya membaca buku daripada kecil, kita kena buat daripada dia kecil lagi lah. Kalau untuk anak saya akan paksa dia baca buku dulu sebelum dia dapat aiskrim. Dia takkan dapat benda free kat dunia ni. Nak mainan, you kumpul stiker, baca buku, kumpul stiker, baru dapat mainan. So itu cara saya ajar lah. So kadang-kadang saya ajar dia Jerman, kadang-kadang saya ajar dia French sikit, kadang-kadang saya ajar, tapi yang paling common English dengan Arab lah. Okay juga tu. Semua tiba-tiba dia. Okay, yang kalau in terms of kalau nak galakkan orang baca buku sekarang, benda ni susah sebenarnya. Saya nak paksa, contohlah, saya nak paksa adik ipar saya pun baca buku.
benda yang susah tau. Tapi bila bagi dia buku, ataupun adik saya sendiri, saya bagi dia buku, kau habis ni dalam masa 2 bulan, aku bagi kau 500. Itu je. Wah, Itu je. Sebab lepas hebat tu bro. kau kena summarizekan lah buku tu kat aku. Kalau buku tu cara summary kau tu tak betul, tak dapatlah 500. Mungkin dapatlah 50 ke 100 je tu lah. So, Tak, itu kadang-kadang kita tak tengok juga. Kadang-kadang remaja ni dia suka macam buku-buku yang ada bergambar. Aku kata saya kita buat yang konsep-konsep yang macam tu sebab macam anime. Dia orang boleh hafal lah, cerita apa benda lepas ni apa. Bayangkan kalau kita tukarkan benda-benda yang apa bisnes punya penulisan ni dalam bentuk-bentuk yang macam itu, dia lebih menarik. kalau saya Betul. sendiri, saya start baca buku Dragon Ball, Alam Purwira, itu je lah kot buku-buku dulu. Hmm. Itu je lah. Itu kalau ikutkan saya kita boleh ingat apa benda lepas ni dia keluar kuasa apa kan. Betul, dari kita Macam kuasa tu. kita apa benda semua tu kan. Lain macam ni Dragon Ball dengan business ni. Betul. Kita bagi contoh. Betul. Sebenarnya betul. Untuk pembaca buku yang dalam grup, esok kita ada satu lagi segmen. Sebelum saya panggil saudara Buhari bercakap, esok kita ada segmen pasal bagaimana saya membaca daripada Kak Amy lah. Kak Amy ni antara bibliofile atau pencinta buku yang famous dekat negara kita lah. Okay. So saudara Buhari boleh start bercakap dan saudara Mac boleh tanya soalan kepada saudara Buhari. Kasih penutup Tapi Bukhari, kasih penutup. Bukhari masih di situ ke? Dia jadi speaker kiri. Oh ada. Saya rasa. Yes. Apa dia soalan ni? Buku bisnes Dah yang tak mengubah tahu. ya. Boleh tambah sejam lagi ya? Tak apa Bukhari. Oi jangan. Nak moreh ni, nak moreh. Sila-sila habis pukul 12 kan. Tak ada. Okey, saudara Buhari, buku apa yang mengubah hidup saudara? Buku bisnes lah, buku bisnes. Okey. Berat soalan ni. Tak tahu pilih mana kan? Tak tahu pilih buku yang mana. Okey, kalau cakap pasal buku, kita cakap pasal baca lah. Kita cakap pasal baca lah. Saya ada dengar tadi lah sambil saya buat kerja tadi, saya ada dengar lah kan beberapa cerita pasal baca tapi tak buat ataupun tak baca. Saya ambil pandangan macam ni lah. Untuk baca ataupun untuk belajar lah, sebab dia masalah dia sama je in term of baca. Contohnya ada orang baca, dia dah baca banyak tapi dia tak buat, ataupun orang dia dah belajar pergi kelas keluar masuk tapi dia tak buat. So saya ambil nama yang disebut oleh Mac banyak kali tadi, which is Seth Godin. Seth Godin ada bagi tahu tau. Dia cakap pembelajaran kita kira tak berlaku lah kalau dia tak mengubah perilaku, tak mengubah tindakan. So dalam hal kita nak mencari buku lah, specifically kat sini buku bisnes yang ubah hidup kita. So tak kisahlah sama ada kita baca ke atau kita belajar ke dalam kelas ke macam mana ke, kita kena tahulah sebenarnya apa tindakan apa hasil result yang kita nak dapat. Dan saya pernah tulis satu e-book sebenarnya, yang saya pun dah lupa kat mana, tapi masih lagi ada orang download sebenarnya. Saya pun dah lama tak cerita pasal e-book ni. Free je. Cara macam mana nak baca buku. Sekejap, saya cari. Ya Allah, kenapa lah aku lupa sebenarnya ni. Lebih kurang macam ni lah. Sebelum kita baca, kita kena cari apa benda sebenarnya yang kita nak capai. So dalam kita nak capai tu, kita rasa kita tak cukup. Kita tak cukup ilmu, kita tak cukup pengetahuan. So apa benda yang kita nak kena cukupkan dalam diri kita. So kita kena list down lah. So antara benda yang saya baca, tips lah baca buku. Sebelum baca tu, senaraikan dulu apa yang kita nak belajar. So ini directly untuk kita baca, not for recreation, tapi baca untuk mengubah hidup lah.
apa yang kita nak belajar. So list down lah 3, 5, 10 item yang kita nak belajar daripada buku tu. Dan masa kita baca buku tu, kita jadilah orang yang macam kita hunting. Macam kita memburu benda yang kita nak belajar, yang kita rasa diri kita tak cukup tu dalam buku tu. Then barulah buku yang kita baca tu, whatever buku yang kita baca, dia akan jadi something yang practical lah. Saya sebenarnya susah nak jawab soalan buku apa sebab saya baca banyak sangat buku dan dia macam mana cakap, dia dah jadi blur semua tau. So first caveat dia ialah satu-satu buku takkan ubah kita. Not one particular books that can have the ability to change us. Yang mengubah kita sebenarnya ialah tabiat membaca yang berterusan. Sebab sebenarnya kita baca buku, satu buku, apa benda je pun yang kita boleh ingat. So jadikan habit lah untuk membaca. Tu yang pertama. Yang kedua, saya bagilah beberapa tajuk buku bisnes yang saya rasa macam mengubah hidup. Sebelum kita pergi dekat tajuk, kita kena tengok dulu buku ni dia ada beberapa kategori lah. So saya cerita 2 kategori besar. Kita boleh cakap buku ni dia duduk dalam kategori pokok. Pokok ni maksudnya dia pergi kepada kategori topik-topik yang mendasar, prinsip, strategi yang basically dia mengubah cara kita berfikir. Macam dia restructure balik otak kita lah. Dan yang kedua buku-buku cabang. Cabang ni maksudnya buku-buku yang technical, yang dia very straightforward. Ini cara untuk buat. Contoh buku praktikal sebenarnya, buku resepi lah. Buku resepi dia very practical. So kau nak buat roasted chicken contohnya. So kita buka lah resepi ataupun kita carilah dekat Google ke apa kan. But the problem is, bila kita straight away pergi kepada buku technical, problem yang kita alami ialah kita take memasak roasted chicken tu as a given, as benda yang kita nak buat. Kita assume benda tu betul. That's why kita kena baca buku-buku pokok ni. Buku-buku pokok ni sebenarnya dia mendasar lagi, yang dia sebenarnya bagi tahu kita kenapa kau kena masak roasted chicken ni. Ataupun sebenarnya soalan yang kita nak cari ialah kita nak cari macam mana nak buat masakan yang menggembirakan tetamu. So dia pergi pada dasar tau, which is cara kita berfikir tentang teknik. So ini masalah bila orang mencari buku yang terlalu teknikal, buku-buku yang terlalu how to, yang buat langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, tanpa dia mempersoal langkah-langkah untuk buat satu resepi ni. Dia tak pernah mempersoalkan, kena ke aku buat resepi ni? Kenapa aku kena buat resepi ni? This is a problem bila orang tanya saya pasal buku. Sebab dia mencari buku yang, aku nak satu buku yang aku boleh settle semua ni. So ada a few yang DM saya, beberapa orang yang dia kata, contohlah dia orang kata, saya nak cari mentor. Dan saya cakap terus terang lah kan, mentor ni mengarut je. Sebab ataupun ada orang tanya saya, boleh tak jadi mentor saya? Saya cakap lah, mentor ni mengarut je. Sebab bukan mengarut apa, sebab dia tak faham mentor tu apa. Dia hanya dengar orang cakap, oh kita kena ada mentor, dan dia mula cari mentor. Dan dia tak nak mempersoalkan kewajaran dia mencari mentor tu. Dan saya cakap, contoh ni conversation baru berlaku beberapa hari lepas, which is dah berlaku banyak kali pun. Bila saya cakap macam tu, okay, kalau tak ada mentor nak buat apa? Saya cakap, pernah tak baca buku pasal topik bisnes ni? Kalau kita cerita pasal bisnes lah, pernah tak baca? Dia kata, saya tak pernah lah. Dan saya cakap, baca lah kan, bacalah. Kenapa kita suruh baca? Sebab kalau kita nak cari mentor, tapi kita bukanlah mentee yang bagus, orang yang boleh dibimbing. So apa ciri-ciri orang yang boleh dibimbing? Orang yang boleh dibimbing ialah sebelum dia jumpa orang yang boleh bimbing dia, dia sebenarnya dah try untuk bimbing diri dia sendiri dulu. That's the idea lah. Maksudnya nak cari guru boleh, tapi you have to be better student dulu. You have to be a very good student dulu. You have to be a learning machine dulu. Itu sebenarnya point dia. Tapi apa yang berlaku ialah banyak kali juga dia cakap, so tak payah ada mentor lah so baca buku pun boleh berjaya lah. And again, dia bawa kepada
konsep savior lah. Dia orang ni ada macam savior kompleks. Akan ada orang ataupun buku ataupun kelas ataupun whatever magic beans yang akan menyelamatkan dia daripada kehidupan dia. Okay, dah settle semua caveat tu, okay, saya boleh bagilah beberapa buku. Antara buku yang paling, kita tak tahulah macam nak cakap tapi saya rasa yang paling membuatkan saya rasa macam saya boleh buat kerja saya, which is macam mana nak menyusun ilmu-ilmu bisnes tu dalam bentuk yang strategik. Antara buku dia ditulis oleh J. Abraham. J. Abraham ni orang panggil dia $9 billion man sebab dia dah tua lah. Daripada tahun 70, 80, 90. Dia dah konsult banyak gila bisnes dan dia cakap lah banyak bisnes yang dia bantu ni total semua dah sebenarnya dah lebih 9-10 bilion dah. So dia orang panggil dia $9 billion man. Okay. Dia ada satu buku yang tajuk dia sial apa tajuk dia? Sekejap. Saya pun tak ingat tajuk. Okay, tajuk dia Getting Everything You Can Out of All You've Got. Getting everything you can out of all you've got. So benda ni cerita pasal dia nothing in particular sebenarnya. Bukan pasal funnel, bukan pasal email marketing, bukan pasal apa. But this is saya rasa lah permulaan kepada macam mana saya nak memahami. Dan walaupun saya dah lama dah tak baca buku ni lagi sekali dan saya rasa first time saya baca pun tak habis. Tapi dia bagi framework untuk cara saya berfikir pasal bisnes ni dan terutamanya macam mana cara saya nak structure strategi bisnes tu. So ni antara buku yang bagi saya besar lah dia punya penangannya pada saya. Sebab tema buku-buku yang saya cari ialah bukannya benda teknikal, sebab bagi saya benda teknikal kita boleh settlekan, kita boleh belajar dengan orang, kita boleh cari. Tapi buku-buku pokok yang macam ni lah, okay, itu yang pertama. Yang kedua, buku yang ditulis oleh Chet Holmes. Chet Holmes ni, C-H-E-T, Holmes ni dieja macam Sherlock Holmes lah. Buku yang ditulis tajuknya The Ultimate Sales Machine. Pun bukan pasal sales juga sebenarnya. Bukan pasal anything in particular lah. Walaupun dia namakan buku dia sales. Tak ada sales script pun dalam ni. Tapi buku ni sebenarnya dia menyusun kepala otak kita untuk macam mana berfikir tentang marketing, business, sales secara strategik lah. Dan dia pun cakap sebenarnya orang yang strategik, tak saya Chet Holmes kot yang cakap dalam buku ni awal-awal. Dia kata orang yang strategik dia boleh mengalahkan orang yang strategik tapi tak berapa power pun technical. Dia boleh mengalahkan orang yang power gila technical tapi tak tahu nak bawa ke mana. Apa benda yang dia tahu pasal benda-benda teknikal, kaedah-kaedah, resipi-resipi semua tu. Okay, so saya rasa itulah dua buku yang saya rasa besar lah impact dia bagi saya. Walaupun dah lama saya tak baca, dah lama saya tinggalkan, walaupun sebenarnya to be honest saya tak pernah habis pun baca buku ni. Okay. Baik, thank you Bukhari. Kiri. Terima kasih saudara Bukhari. Memang best mendengar tadi. So nanti kita buat satu lagi Twitter Space. Sure. Kalau dengan Bukhari ni kena 2 jam tau. Boleh. Lepas tu kau kena tapis dia punya audience. Audience kalau jenis lembik-lembik, tak payahlah. Nanti kena maki. Boleh. Tapi itu host kena jagalah. Nanti tekan mute everyone kan. Tak apa. Okay. So terima kasih kepada semua pendengar yang menyertai malam ni. Saya sedang berusaha untuk membuat Twitter Space setiap malam. Mungkin Sunday cuti, tapi tengok macam mana. Tapi saya cuba buat setiap malam sebab PKP kan. So kita buat setiap malam. So esok kita bermula pada 9.30. Dan terima kasih kepada semua orang yang menyokong. Dan kita jumpa balik esok. Thank you so much. Baik, thank you. Thank you Kiri. saudara Mac dan thank you saudara Baik. Bukhari, Ali, Alif, Edwin dan semua pendengar. Baik. Terima kasih semua. Thank you Kiri. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.